Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif ID, nombor metrik S54818. Berkaitan dengan pengenalan, kajian bertujuan mengkaji dan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan isu jerebu yang berlaku melibatkan negara ASEAN, khususnya terhadap negara Malaysia dan Indonesia sebagai negara yang berjiran. Kajian mengenal pasti pelbagai faktor dan langkah berkesan bagi menangani isu yang berlaku. Jerebu didefinisikan sebagai partikel kecil atau jelaga yang berada di ruang udara, dan ia memberikan kesan terhadap kebersihan udara serta boleh menjejaskan tahap kesihatan manusia khususnya. Pencemaran udara diukur dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Penyataan masalah. Isu jerebu menjadi masalah kepada tahap pencemaran udara di ruang atmosfera, dan ia menjadi lebih membimbangkan apabila isu ini mula lintas sepadan. Isu jerebu memberi kesan terhadap aktiviti manusia. Objektif kajian mengkaji faktor yang berlaku akibat daripada pembakaran terbuka di Indonesia, mengkaji jerebu terhadap persekitaran dan tahap kesihatan manusia, mengenal pasti langkah bagi mengatasi isu jerebu melibatkan rentas sempadan. Justifikasi kajian bertujuan mendapatkan maklumat berkaitan isu jerebu yang berlaku. Tindakan yang cekap dilakukan bagi mengatasi isu jerebu yang berlaku, dan penguatkuasaan undang-undang dapat mengurangkan faktor manusia dalam isu jerebu yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali bin Razlan akan membentangkan tentang kajian literatur. Pertama sekali kita akan melihat kepada kajian literatur yang telah dibuat pada tahun 2019, iaitu Jerebu Rentas Sepadan, Isu dan Cabaran Undang-Undang di Malaysia dalam mengekalkan kualiti udara yang baik, yang ditulis oleh Seman N.A.M. dan Mustafa M. Kajian ini dijalankan berdasarkan penyelidikan kualitatif dengan penilaian deskriptif dan analisis kritikal. Kajian ini mendapati jerebu ini bukan sahaja memberi impak di Malaysia sahaja, namun seluruh rantau Asia Tenggara. Dan Malaysia juga pernah diisytiharkan darurat akibat ruang udara Malaysia telah dipenuhi dengan jerebu, dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU telah melebihi tahap kecemasan seperti yang dinyatakan oleh Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2013. Terdapat akta yang telah disentuh dalam kajian ini seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, iaitu AKAS, yang mengandungi pelbagai peraturan untuk membasmi jerebu. Namun kuasa yang diperuntukkan hanya sekadar untuk domestik, bukan diperuntukkan untuk mengawal daripada negara-negara lain. Yang kedua, kajian yang bertajuk Jerebu Merentas Sepadan, Perundangan dan Penguatkuasaannya di Malaysia dan Singapura, yang ditulis oleh Ahmad R.A.H. dan Syafian R.M. 2017. Antara langkah perundangan yang telah dijalankan di Singapura ialah HAS Task Force dan Inter-Ministerial Committee IMC. HAS Task Force ini telah ditubuhkan pada September 1994 untuk membantu usaha kerajaan Singapura menangani masalah jerebu. Ia terdiri daripada 23 agensi yang bertanggungjawab untuk mengemaskini segala pelan tindakan jerebu agensi masing-masing sebagai persediaan. Pelan tindakan tersebut terdiri daripada garis panduan dan nasihat yang berkaitan dengan sektor masing-masing. Untuk IMC, ia telah dipengerusikan oleh Menteri Pertahanan Negara Republik tersebut, iaitu Ng Eng Hen. Pada Ogos 2014, negara tersebut telah menguatkuasakan Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sepadan. Akta yang dilaksanakan adalah untuk mengambil tindakan terhadap entiti atau syarikat yang menyebabkan masalah jerebu di Singapura. Ia membenarkan tindakan sivil diambil terhadap syarikat yang menyebabkan jerebu kerana kerosakan dan gangguan awam, serta membenarkan Kementerian Alam Sekitar Singapura mempunyai kuasa untuk mendapatkan senarai rasmi syarikat yang disyaki berlakunya pembakaran hutan dan tanah daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Indonesia. Tahun 1997, Action telah melancarkan pelan tindakan jerebu serantau yang bertujuan untuk memantau, mengurangkan dan mengelakkan kebakaran tanah dan hutan
Ia turut mendapat sokongan semua ahli ASEAN. Walaupun begitu, tahun 1999, Setiausaha Agong ASEAN Rodolfo Sovereigno menyatakan setiap negara anggota ASEAN tidak boleh mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap negara anggota lain menyebabkan pencemaran rentas badan boleh berlaku. Tambahan pula, prinsip yang sentiasa dipegang oleh setiap negara anggota adalah prinsip tidak campur tangan dalam hal domestik setiap negara. Maka kaedah yang sering digunakan adalah kaedah diplomatik The Asian Way melalui forum serantau. Dalam kajian ini, ia turut diberitahu ahli ASEAN dalam memeterai perjanjian jerebu merentasi sepadan, iaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution AATHP pada Jun 2002 dan berkuat kuasa pada tahun 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Azim Fakrullah bin Tuan Sukri, S56436. Saya akan membentangkan bahan dan kaedah. First, spesifikasi model termasuk unit pemulih ubah. Pertama, kenal pasti masalah. Kedua, mengumpul data. Seterusnya, menganalisis data. Keempat, merancang pelan tindakan. Dan terakhir sekali, menganalisis dan menilai. Seterusnya, kaedah pengumpulan data. Kajian ini dijalankan secara kualitatif dan berbentuk deskriptif. Kualitatif merupakan satu kajian yang memerlukan teknik pemerhatian, temubual dan penulisan diari dan analisis dokumen. Kebiasaannya, kualitatif akan dilakukan dengan menerangkan proses, langkah dan sebab sesuatu benda itu berlaku. Data yang diperolehi membantu kajian ini memberi penjelasan, penghuraian dapatan kajian dan membuat kesimpulan. Reka bentuk deskriptif pula merupakan satu kajian yang bermatlamat mengkaji dan memberi perancangan mengenai sesuatu fenomena yang berlaku. Bagi kajian ini, pengkaji akan mengenal pasti faktor-faktor jerebu di Malaysia dan Indonesia serta negara ASEAN, mengenal pasti kesan-kesan jerebu di negara ASEAN serta mengenal pasti langkah-langkah mengatasi isu jerebu rentas sempadan. Data-data bagi kajian ini diperolehi melalui kajian perpustakaan dan analisis data. Kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan merupakan satu kaedah di mana pengkaji akan mendapatkan sumber data dan maklumat mengenai kajian menggunakan beberapa alternatif seperti buku, artikel, bahan ilmiah, majalah, keratan akhbar dan jurnal. Bagi kajian ini, pengkaji telah mendapatkan rujukan melalui perpustakaan Sultanah Nur Zahirah menggunakan e-resources seperti Science Direct dan Scopus bagi mencari sumber rujukan seperti artikel dan jurnal. Bagi mendapatkan data mengenai faktor kesan mengenai isu jerebu di Malaysia, Indonesia dan negara ASEAN serta langkah mengatasi isu rentas sempadan berikut. Selain PSNZ, pengkaji juga mendapatkan sumber rujukan melalui laman web Google Scholar sebagai rujukan artikel yang lain. Seterusnya, kaedah analisis data. Sumber data yang diperolehi akan disenaraikan dalam dapatan kajian dan seterusnya data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan hasil kajian. Kaedah analisis data yang digunakan ialah kaedah analisis dokumen. Berkaitan dengan bagi hasil dan perbincangan berdasarkan kajian yang dijalankan berkaitan isu jerebu yang berlaku di peringkat ASEAN, terdapat pelbagai perkara yang dapat dikaitkan bagi mencari punca dan cara penyelesaian yang baik bagi mengatasi isu jerebu yang berlaku. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan fenomena jerebu, antaranya ialah akibat daripada pembakaran terbuka yang berlaku secara besar-besaran daripada negara Indonesia. Hal ini berlaku kerana aktiviti pertanian yang tidak bertanggungjawab melakukan perkara yang memusnahkan alam sekitar, khususnya melalui pembakaran. Selain itu, tanah gambut juga mempengaruhi keadaan kebakaran di Indonesia. Ekoran tanah gambut merupakan tanah organik yang mudah terbakar dan tidak mudah dipadamkan apinya.
Oleh itu, keadaan ini menyumbang lagi kepada fenomena jerebu yang berlaku. Impak negatif jerebu rentas sepadan. Antara kesan yang dipengaruhi oleh jerebu ialah melibatkan faktor fizikal, ekonomi serta terhadap kesihatan manusia. Zarah partikel jerebu boleh menjejaskan keselesaan pernafasan, menyebabkan berlaku sesak nafas maupun kanser paru-paru. Oleh itu, impak dan kesan daripada jerebu ini merupakan perkara yang harus diteliti bagi mengelakkan isu jerebu ini dah terus berlaku. Saya, Kam Azri, akan membentangkan kesimpulan untuk kajian ini. Yang pertama, jerebu yang merentasi sepadan ASEAN membawa kepada banyak keburukan terhadap negara-negara ahli. Sebagai contoh, Malaysia pernah diisytiharkan darurat akibat ruang udara Malaysia telah dipenuhi jerebu dan membawa kepada indeks pencemaran udara berada di tahap yang bahaya. Yang kedua, tiada akta khusus untuk isu berkaitan jerebu yang merentasi sempadan. Tindakan undang-undang tidak boleh diambil sesuka hati kerana ia melibatkan perundangan negara lain dan negara perlu menghormati kedaulatan negara lain. Dan yang ketiga iaitu yang terakhir, berbagai langkah yang boleh diambil bagi memastikan isu jerebu di masa hadapan tidak lagi menjadi isu utama bagi komuniti ASEAN. Huraian dia, perjanjian seperti Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sepadan membantu untuk negara ASEAN bagi mengatasi isu ini. Dan yang seterusnya, setiap negara ahli perlu bertanggungjawab dalam menjalankan tugas mereka bagi mengatasi isu jerebu tersebut. Sekian, terima kasih. Saya, Kamal Azrik bin Kamal Bahrin, nombor matrik S56194, akan membentangkan bahagian cadangan untuk kajian ini. Yang pertama, Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan. Antara isi kandungan dalam perjanjian ini adalah seperti bekerjasama dalam membangunkan dan melaksanakan langkah-langkah pemantauan awal jerebu, mencegah kebakaran tanah dan hutan di peringkat tempatan dan ASEAN serta melaksanakan prosedur tindak balas kecemasan bersama. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Aktiviti pembakaran hutan yang dilakukan oleh individu atau syarikat yang tidak bertanggungjawab menyumbang kepada pencemaran jerebu yang berentas ASEAN. Melalui penguatkuasaan yang tegas, tindakan yang setimpal dapat diambil terhadap mereka yang menyumbang kepada pencemaran jerebu. Seterusnya, menubuhkan dana jerebu ASEAN. Dana diperlukan untuk melakukan penyelidikan berkaitan jerebu yang merentasi sempadan. Dana yang banyak diperlukan untuk menanggung kos sepanjang penyelidikan dilakukan. Negara anggota perlu bekerjasama bagi mewujudkan satu dana khas berkaitan jerebu. Dan yang terakhir adalah penggunaan kaedah alternatif. Kaedah paling mudah adalah kaedah tebang dan bakar. Ini merupakan kaedah yang tidak mesra alam. Kaedah alternatif yang lebih sesuai serta tidak membahayakan alam perlu dicari bagi menggantikan kaedah sebelum ini. Kaedah alternatif yang dicari haruslah memanfaatkan hasil penyelidikan bagi mencari penyelesaian dan membawa kepada kebaikan. Sekian, itu sahaja.